Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binur hidayah kama nawwarta al-ardu binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya akramal akramin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah, tamunya marilah sama-sama kita rafakkan syukuran pada Allah Azza wa Jalla. Allah masih lagi memberikan kita rahmat, peluang, kekuatan iman untuk kita hadir berjemaah di rumah Allah Azza wa Jalla. Moga-moga Allah Azza wa Jalla meneruskan ataupun terus memberikan kita istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka yang memakmurkan rumah-rumah Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir, kata Allah Azza wa Jalla. Allah kata mereka yang mengimarahkan rumah-rumah Allah, mereka yang memakmurkan rumah-rumah Allah adalah mereka yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Bukan setakat dia beriman dengan Allah, tapi poin di sini dia juga beriman dengan hari akhirat. Hari akhirat yang adanya syurga dan neraka. Hari akhirat yang adanya yaumul hisab ataupun perhisaban amalan. Hari akhirat yang mana kita akan berdepan perhimpunan yang besar di mahsyar. Jadi mereka yang beriman dengan hari akhirat ini dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla ini, mereka yang akan tergerak hati untuk hadir berjemaah di surau, di masjid, mengimarahkan rumah Allah Azza wa Jalla. Sebab itu hadirin sekalian, kita kena bersyukur kerana Allah masih lagi lempuhkan hati kita untuk hadir berjemaah, untuk dengar majlis ilmu, duduk di dalam masjid dan surau beriktikaf dan sebagainya. Ia merupakan satu nikmat yang besar, rezeki yang besar daripada Allah Azza wa Jalla. Lebih-lebih lagi sekarang ni orang dah rasa tak ada semangat ataupun orang memandang masjid ni tempat biasa saja. Lalu zaman Nabi SAW, sebelum azan nak masuk waktu solat, mereka dah duduk semua dah, kedai-kedai dan sebagainya, semua pakat berhimpun, fokus ke mana? Ke rumah Allah, masjid untuk beribadah. Hatta sekarang ni pun kalau kita pergi ke Mekah, Madinah dan sebagainya, tetap mereka buat apa? Kalau azan mereka akan tutup kedai. Alhamdulillah, mall yang kita duduk ataupun mau beli belah tu menjadi tempat solat. Hadirin, nisbah kita di sini, di negara kita ni, kadang-kadang tak payah cerita lah kedai rumah dan sebagainya. Kadang-kadang kita kat rumah ni yang duk tengok TV, yang duk tonton movie dan sebagainya, anak-anak muda yang duk main game dan sebagainya, dengar azan dia buat-buat tak dengar. Yang lebih parah, dia dengar azan ibarat dia dengar lagu dangdut. Dia tak rasa zauq, dia tak rasa ini panggilan daripada Allah ni untuk aku pergi ke masjid ni. Ini tanggungjawab aku ni untuk aku sujud pada Allah ni. Oh, aku ni banyak dosa, aku ni banyak buat maksiat, aku ni banyak melakukan kemungkaran. Ni masa untuk aku bersihkan balik dosa-dosa aku. Dia tak rasa begitu, hadirin sekalian. Dan benda ni dia akan berlaku andai kata dibiarkan, dia akan jadi normalisasi dalam kehidupan kita. Masjid, biasalah, masjid ni tempat orang tua-tua ya. Kita muda lagi, relax dulu. Akan jadi gitu. Di mana masjid? Berbenda masjid. Mai lepak lu nak kopi ni, sembang pasal politik ke, pasal arti ke, macam-macam. Hadirin, ini realiti yang berlaku di akhir zaman. Maka mereka yang dapat meninggalkan benda tu,
kontrol ataupun mengawal hawa nafsu dia dan berani lawan hawa nafsu dia, lalu datang ke rumah Allah berjemaah, duduk dalam majlis ilmu. Hadirin, kalian adalah golongan yang beruntung. Yang lebih beruntung kalau dah mati dalam keadaan begini. Esok mati dah haji, mati malam tadi duduk depan sekali dengan kuliah. Siapa duduk depan sekali? Malam tadi duduk sebelah aku dengan kuliah maghrib, mati dah. Allah, cantiknya mati dah hajat tu. Allah, malam tadi ada cantik pakai kain selukong semayang, duduk depan sekali dengan kuliah, mati dah. Kan indah kematian tu. Bukan kat sini, jangan diingat duduk depan sekali mati akan sedap bukan doa nak cium. Contoh nanti esok siapa duduk depan sekali mati tu. Jangan, bukan begitu ya. Kita tak nak mati dalam keadaan apa, mati dah. Malam tadi baru tengok duk beli nombor ekor ke, duk sembang Allah Akbar. 2 minggu lepas saya siasat satu kes. Seorang lelaki umur 62 tahun ditangkap di kedai Magnum. Kedai apa Magnum? Biasa ke? 62 tahun orang sekalian. Bila kita tanya dia dan sebagainya, habis sekali dia kata, Ustaz, saya tak tahu nani berdosa. Dia kata, saya tak tahu nani berdosa Ustaz. Saya pun tengok kawan-kawan pakat suruh beli, saya pun beli macam-macam. Saya pun tanya, pakcik pernah disurau ke di masjid ke? Pergilah jarang-jarang, jemaah pun jarang-jarang. Tapi kalau jemaah tu memang tak pergilah. Pakcik, kalau lah pakcik mati ketika beli nombor, apa agak-agak pakcik duduk kat mana pakcik ni? Neraka ke syurga? Contoh, apa yang pakcik rasa yang kita fikir dengan minda kita yang waras? Pakcik rasa neraka lah tuan dia. Dia sedang bertuah antara sekalian berdosa dan sebagainya, tapi dia tak boleh nak mengawal hawa nafsu dia. Bila kita tanya, kalaulah anak-anak tahu benda ni, Allah janganlah beritahu anak, malu saya ni malu. Hadirin, bila kita muhasabah dan sebagainya, bab syurga, neraka, pahala dan sebagainya, barulah dia menunjukkan rasa keinsafan dalam diri dia. Tak tahulah duduk mana sekarang ni, mungkin dah berubah kita husnuzan. Nak cerita itulah masyarakat, realiti masyarakat di sekeliling kita. Jadi duduk depan saya ni orang 60, 70, 50 ni boleh mari ke masjid seorang, itu yang terbaik. Dan yang paling terbaik kalau boleh istiqamah sampai mati. Boleh ke tak boleh? Hello? Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Nampak ramai 50, tapi tuan tak mengaku orang 50. Rasa muda ya. Baik, hadirin sekalian, malam ni kita akan sambung tafsir surah Al-A'la yang kita berhenti pada 2 bulan lepas. Seingat saya 2 bulan saya tak dapat hadir kuliah, ada masyarakat, ada masalah macam-macam lah. Allah Rabbi, dan kita akan sambung pada malam ni surah Al-Ghashiyah dan kita, surah Al-A'la, dan kita berhenti pada hari itu pada ayat yang kedua. Ayat yang kedua suratul A'la. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan baca surah ini. Dan insya-Allah sebelum kita baca surah Al-A'la ini, malam ni kita baca ayat pertama sehingga ayat ke-8 sahaja. Sebelum kita baca surah Al-A'la, kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada mak ayah kita yang telah pergi meninggalkan kita, kepada ahli keluarga kita, mungkin pasangan hidup kita, ataupun jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita, serta kaum muslim muslimat yang telah pergi. Allah Azza wa Jalla jemput dia, dijemput ilahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah surah Al-A'la ayat
sehingga ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kamu kepada Tuhanmu yang tertinggi, yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Yang telah menciptakan makhluknya lalu dia mengelokkan penciptaan makhluk itu. Walladzi qaddara fahada. Dan yang telah mentakdirkan apa sahaja yang dia kehendaki lalu memberikan hidayah. Walladzi akhrajal mar'a. Dan yang telah mengeluarkan tumbuhan rabut, yakni menumbuhkan rumput. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Lalu dia menjadikan tumbuhan itu selepas kehijauan kering lagi hancur, berwarna hitam kekeringan. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membuatmu wahai Muhammad dapat membaca Al-Quran, maka kamu tidak akan lupa. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kecuali apa yang Allah kehendaki kamu melupainya. Sesungguhnya Allah mengetahui segala perkara yang nyata dan segala apa yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Hadirin hadirat dirahmati Allah, kita telah baca surah Al-A'la ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-8. Surah Al-A'la mempunyai 19 ayat dan surah yang diturunkan di Mekah mengikut pandangan majoriti ulama. Surah ini hadirin sekalian mempunyai 72 kalimat dan mempunyai 291 huruf. Surah yang mana menjadi amalan bacaan Nabi SAW ketika Nabi mengimamkan salat Jumaat. Rakaat pertama Nabi akan baca surah Al-A'la dan rakaat kedua Nabi akan baca surah Al-Ghashiyah. Surah ini hadirin sekalian merupakan surah yang mana berkaitan dengan penceritaan ataupun penceritaan tentang keesaan Allah Azza wa Jalla. Diceritakan kita perlu bertasbih kepada Allah. Juga diceritakan berkenaan dengan takdir, hidayah dan penciptaan makhluk Allah Azza wa Jalla. Hadirin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita dah baca dah, kita dah tafsir dah pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Bila mana pada ayat yang pertama Allah sebut apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kamu kepada Tuhan kamu yang tinggi, yang maha tinggi. Tasbihlah kepada Tuhan. Sabbaha. Apa makna sabbaha? Sabbaha ni bermakna berenang hadirin sekalian. Makna asal dia berenang. Kenapa disebut berenang? Kerana bila mana kita tengok orang berenang, bagaimana keadaan dia? Bila kita berenang ataupun kita tengok orang berenang, dia akan sentiasa terapung. Orang berenang ni tak akan tenggelam, dia akan sentiasa terapung. Jadi nak gambarkan Allah Azza wa Jalla ni dia tinggi, dia maha tinggi. Sesekali Allah Azza wa Jalla tak akan rendah, tak akan jatuh, tak akan tenggelam, tak akan lemah. Maknanya Allah ni tidak ada kelemahan. Sebab itu kita kena bertasbih kepada Allah dengan mensucikan Allah dengan perkataan ataupun kita kena sebut subhanallah.
Lalu Allah Azza wa Jalla kata apa? Sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah kamu dengan nama Tuhan kamu. Allah guna perkataan Rabb di sini. Bila mana Allah guna perkataan Rabb, ia bermakna Allah nak gambarkan Allah ini bukan setakat Tuhan bagi orang Islam, bukan setakat Tuhan bagi orang beriman, tapi Allah ini Tuhan bagi sekalian alam, Tuhan bagi sekalian makhluk. Manusia ke, haiwan ke, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, planet dan sebagainya, siapa yang jadikan dia? Allah. Tuhan yang mana? Allah yang maha tinggi. Lalu bila mana kamu tahu Allah jadikan kamu, Allah jadikan makhluk-makhluk lain, Allah jadikan keindahan alam ini, Allah jadikan semua benda sekecil-kecil, sebesar zarah sehingga sebesar-besar makhluk, siapa yang buat? Allah. Maka bertasbihlah kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu hadirin sekalian, bila kita dengar orang baca sabbihisma rabbikal a'la, kita kena kata subhanallah. Imam kalau dia baca surah ni sunat untuk dia wakafkan. Dia tak disunatkan untuk wasal. Sabbihisma rabbikal a'la. Subhanallah. Dia pun bertasbih. Biasakan kalau imam baca sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa, boleh, tak ada masalah. Tapi sunat di setung tu kita tidak wasal. Mana kita wakaf dan kita ambil masa untuk bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin, Al-A'la ni juga salah satu nama Tuhan ni, Al-Aliyyul Azim, nama Tuhan. Dan kita juga disuruh untuk menyebut nama Tuhan, nama Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah ini mempunyai nama yang indah, maka sebutlah nama Allah Azza wa Jalla. Sebab tu hadirin sekalian, ulama-ulama sebut, antaranya hadirin sekalian, Al-Imam Ghazali dan sebagainya menyebut bila mana kita nak berdoa, itu kita juga menyeru nama-nama Allah ni. Contoh bila kita berdoa, ya Allah murahkanlah rezeki aku, kita berdoa begitu ya. Lebih indah kalau kita tambah, ya Allah ya Razzaq murahkanlah rezeki aku. Ya Allah ya Rahim rahmatilah aku ya Allah. Ya Allah ya Rahman berkatilah hidup aku ya Rahman. Ya Allah ya Ghafur ampunkanlah dosa-dosa aku ya Ghafur. Sunnah untuk kita sebut nama Allah dalam doa-doa kita. Sebab apa? Bila mana kita sebut nama Allah, ia seolah-olah kita membawa buah tangan kepada Allah Azza wa Jalla. Makna kata kita ingat nama Allah, kita memuji Allah, kita mengagumi Allah, kita rasa dan kita tahu, kita akui bahawasanya Allah yang nak ampunkan aku ini Maha Pengampun. Allah yang nak suruh aku jadi kaya ni, Allah ini Maha Pemurah. Allah yang aku suruh muliakan aku ini, Allah ini Maha Mulia. Lalu kita sebut, wahai Allah aku ni hina, maka muliakan aku dengan kemuliaanmu. Wahai Allah aku ni fakir, maka kayakan aku dengan kekayaanmu. Ya Ghaniyu ya Hamid ya Karim ya Azim. Sebut hadirin sekalian. Kita kalau jumpa siapa-siapa nak minta tolong di rumah kawan kita apa dan sebagainya, kan nak minta tolong, kalau kita pergi tangan kosong agak-agak, elok kata elok, boleh, elok kan. Tapi kalau kita bawa buah tangan sikit, apa perasaan dia? Ada buah apple ke, buah limau ke, buah durian ke, durian pula sakit. Belum kita minta tolong, dia tanya, apa aku boleh tolong kau? Dia kata gitu. Kenapa musaking berduri elok? Lain sikit hadirin sekalian. Gitulah adab kita dengan Allah. Nak berdoa, kita sebut nama Allah Azza wa Jalla. Nama Allah yang kita duk hafal di sekolah-sekolah ada berapa? Hello? Ada berapa? 99. Ingat semua kata? Ar-Rahmanur Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Muttakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Wahhab hingga 99. Hadirin kena ingat. Kalau tak ingat, malulah. Orang kafir tanya, siapa Tuhan kamu? Allah. Apa lagi nama-nama Tuhan kamu? Kita Rahman, Rahim.
Agak-agak orang tadi sekalian malu ke tak malu nak mengaku kita ni hamba Allah. Nama dia pun kita tak ingat. Saya tak paksa suruh apa ni, tapi sendiri mau ingat. Kita kena ada usaha, effort ke arah tu orang tadi sekalian. Kalau kita betul sayang pada Allah. Kita ni kalau kita sayang pada makhluk, sayang kat isteri kita, kita ingat semua pasal diri dia. Nama sebenar dia, nama timangan dia, nama manja dia kat rumah, panggil ayang, panggil baby, panggil apa lagi, boy ke apa. Kita ingat semua. Sebab apa? Kita sayang. Makanan favourite dia nasi goreng, apa yang dia tak suka, ikan bilik, dia suka makan apa, budu. Semua kita ingat. Sebab apa? Kita sayang, cinta pada dia. Ni kalau kita kata kita cinta pada Allah, mana bukti kecintaan kita pada Allah? Kalau nama Allah pun kita tak boleh hafal, tak boleh ingat. Hadirin, Allahumma salli ala Muhammad. Kita kena pakat-pakat untuk ingat. Baik. Dalam ayat yang kedua, ni sekadar recall balik apa yang kita telah belajar sebelum ni. Allazi khalaqa fasawwa. Allah yang tinggi, yang hebat, yang agung ini, yang mencipta makhluk ini, Allah kata apa? Allah inilah yang allazi khalaqa, yang menciptakan makhluk-makhluk dia, fasawwa, dan Allah inilah yang memperelokkan, mengindahkan makhluk-makhluk ciptaan dia. Allahumma salli ala Muhammad. Allah ciptakan kita dan Allah bagi kita sifat yang sempurna. Allah ciptakan kita, mungkin ada kelemahan bagi kita, tapi di sana ada lagi kelebihan. Allah ciptakan kita ada sempurna sifat, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada lidah, ada gigi. Ni dalam mulut ada lidah. Sekeping lidah ni Allah sekalian, dia boleh rasa dekat 10 rasa dia boleh tahu. Pahit, manis, tawar, masin, payau, macam-macam lidah ni. Boleh ke manusia ciptakan benda begini? Tak boleh. Siapa yang cipta? Allah. Kalau kita fikir lidah ni pun kita dah tahu dah Allah hebatnya Allah ciptakan lidah. Kita dalam perut mak kita, pada sekalian berapa lama? 9 bulan 10 hari. Dalam perut ni apa yang ada? Ada air, ada makanan dan sebagainya. Tapi kenapa kita tak lemas? Cuba kita duduk 10 minit dalam air sekarang ni. Agak-agak lemah ke tak lemah? Yang ada sempur sebab 10 minit, 2 minit tu hukum tahu. Hadirin, duduk dalam perut 9 bulan 10 hari, daripada sebesar seketul daging membesar, kemudian ada tangan, kaki dan sebagainya. Ada kaki boleh menendang perut mak, keluar dalam keadaan yang sihat, sempurna sifat, boleh menangis dan sebagainya. Siapa yang duk jaga kita orang sekalian dalam perut tu, sehingga kita boleh lahir, tengok dunia, tengok keindahan dunia, boleh makan sedap-sedap, tempat tinggal, boleh beranak pinak. Siapa yang jaga kita? Allah. Sebab tu kalau kita fikir Allah Rabbi, hebatnya Allah ciptakan aku, hebatnya Allah jadikan aku, tapi aku ni masih lagi lupa pada Allah Azza. Malah lagi mula aku nak berzikir pada Allah, malah lagi mula aku nak beristighfar pada Allah, malah lagi aku nak selawat pada Nabi, malah lagi aku nak gunakan mata aku, telinga aku, tangan aku, kaki aku untuk datang surau sujud pada Allah. Aku ni siapa sebenarnya? Tapi kita rasa kita tuan di muka bumi Tuhan. Kita rasa kita puas di sini, sedangkan kita tak ada apa-apa pun. Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan bukit. Sebelum ni kita baca surah Al-Wasyiyah. Allah kata apa? Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Mu merenung ke, mu kaji ke, mu tengok ke bagaimana Allah jadikan mu tu. Jadikan langit duduk atas tu tak ada tongkat apa-apa, tidak ada tiang apa-apa. Jadikan bukit bukau yang kuat akar dia menjadi pasak bumi. Jadikan bumi, jadikan seluruh alam cakrawala ni. Mu tak fikir ke benda tu? Bumi, kalau kita tengok, kita belajar planet-planet masa SPM ke, ataupun dikata timur, dikata tempat sekalian, belajar planet-planet. Ada bumi, ada Zuhal, ada planet Mushtari, ada planet Pluto, ada planet apa lagi, Utarik. Hadirin, ke semua planet-planet itu tak bertemu.
Dan rupa-rupanya bintang yang kita tengok daripada bumi ke langit, kita tengok bintang kelip, rupanya bintang tu besar, bukan yang kecil. Hadirin, siapa yang kontrol semua tu kalau bukan Allah? Dan kalau kita tengok, kalaulah bintang tu besar, planet tu besar, bumi ini besar, dalam bumi pula kita tengok di mana Malaysia pun ada sikit saja, kecil saja daripada sebahagian bumi tu, kecil saja. Cari pula di mana Kuala Lumpur, oh di sini Kuala Lumpur kecil saja, besar ni saja. Tengok pula kat mana di Pantai Dalam ni, besar ni saja Kerinci, Pantai Dalam dan hadirin sekalian. Tengok pula kita besar mana. Mungkin kita sebesar semut, malah mungkin kecil daripada tu hadirin sekalian. Tapi itulah kita, walaupun sebesar semut, kita rasa kita sebesar gergasi di atas muka bumi Allah. Kita buat dosa, buat maksiat dan sebagainya, tanpa lupa kita ni hanya hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin, sebab tu Allah ciptakan kita, Allah indahkan penciptaan dia, malah penciptaan semua makhluk Allah Azza wa Jalla untuk kita renung, untuk kita kaji, untuk kita fikir. Baik, Allah sambung pada ayat seterusnya, wallazi qaddara fahada. Allah juga yang mentakdirkan hamba-hamba dia dan memberi hidayah kepada hamba-hamba dia. Hadirin, takdir Allah Azza wa Jalla. Takdir, ada takdir yang musayyar, ada takdir yang mukhayyar. Apa dia takdir musayyar? Takdir yang ditetapkan dan tak boleh berubah. Kita lahir-lahir jadi orang Melayu, tak boleh kita nak jadi orang Cina, tak boleh dah Melayu dah kita, tak boleh dah. Tapi ada satu takdir, ada takdir mukhayyar. Kita lahir-lahir, Allah Azza wa Jalla bagi kita akal, Allah Azza wa Jalla bagi kita iman. Pada masa tu kita boleh memilih untuk melakukan keburukan dan juga kejahatan. Itu orang panggil takdir mukhayyar, takdir pilihan, yang mana dia atas pilihan kita berdasarkan iman dan juga takwa kita kepada Allah. Ada orang nama Islam, ada orang nama dia beriman, ada orang nama dia tu Muhammad, nama dia Karim, nama dia Sedap, macam-macam nama, tapi dia melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Dia memilih untuk melakukan dosa. Dia memilih untuk melakukan dosa. Sebab tu hadirin sekalian, kita semua ni pendosa sebenarnya. Kita jangan anggap kita ni sempurna, kita kena anggap kita ni pendosa. Malah kita ni hadirin sekalian, kalau Allah buka aib kita, dosa-dosa kita ni cukup membusuk dalam diri kita. Tak ada orang nak dekat dengan kita pun hadirin sekalian. Tak ada orang nak dekat dengan kita sebab bau terlalu busuk. Mungkin bernanah, bertaki dengan dosa hati dan jiwa kita, tapi Allah Azza wa Jalla tutup aib kita. Hadirin, iman kita sekejap tinggi, sekejap rendah. Hadirin, masa inilah kita nak memilih sama ada kita nak melakukan kejahatan ataupun melakukan benda yang Allah Azza wa Jalla ridha. Allahumma salli ala Muhammad. Allah takdirkan kita, lalu Allah bagi hidayah kepada kita. Hidayah ni cukup penting hadirin sekalian. Hidayah cukup penting. Ada orang nama hidayah tapi tak semestinya dapat hidayah. Ada orang nama hidayah tapi tak semestinya dia dapat hidayah. Hidayah ni apa dia? Hidayah ni petunjuk. Dia ada dua. Yang pertama hidayah, yang kedua taufik. Apa beza hidayah dan juga taufik? Hidayah ni petunjuk. Kita tahu malam ni ada kuliah maghrib, kita tahu malam ni ada kuliah maghrib, itu adalah hidayah. Sampai ke dalam WhatsApp group, ada orang buat poster dan sebagainya, malam ni ada kuliah maghrib, itu hidayah. Kita dapat tahu benda baik itu hidayah. Lalu kita pun orang azan maghrib, kita pun turun ambil wudu, masuk dalam surau, duduk dalam majlis ilmu dengan kuliah maghrib, itu dipanggil taufik. Hidayah petunjuk untuk melakukan kebaikan, taufik bila mana kita boleh melakukan kebaikan. Tak semua orang dapat hidayah. Ramai-ramai di sini tak semua orang dapat hidayah. Allah lorongkan kebaikan untuk dia buat baik. Dia tak tahu nak buat baik, dia tak reti nak buat baik. Sebab apa? Tak sampai hidayah pada diri dia untuk buat kebaikan. Tak semua orang dapat hidayah. Siapa yang dapat hidayah? Kita di sini dah mungkin ada lagi orang lain yang dapat hidayah. Kerana apa? Tak semua orang dapat hidayah, dapat taufik.
Mungkin yang ada kat sini ni 50-60 orang ni dapat hidayah dan dapat taufik, tapi yang dapat hidayah sebenarnya beratus orang, tapi dia tak sampai ke sini. Kenapa? Allah tak bagi dia taufik. Sebab tu hadirin sekalian, mereka yang dapat hadir ke majlis ilmu ni mereka yang dapat hidayah dan juga taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Kita biasa sebut wabillahi taufiq wal hidayah. Sebenarnya wabillahil hidayati wat taufiq. Boleh berlaku dua-dua, tapi hidayah dulu barulah taufik. Allahumma salli ala Muhammad. Moga-moga Allah kekalkan kita dalam hidayah dan juga taufik. Hadirin, hidayah cukup mahal. Sayyidina Umar antara sahabat Nabi yang garang, sahabat Nabi yang beken. Disebut hadirin sekalian, Nabi gambarkan kegarangan Sayyidina Umar. Nabi kata Umar ni kalau dia lalu satu lorong, syaitan tak akan lalu lorong tersebut. Sebab apa? Nak gambarkan betapa garangnya Sayyidina Umar. Sebelum dia masuk Islam, di awal-awal dakwah Nabi SAW, Sayyidina Umar dapat tahu satu hari pak saudara dia kena pukul oleh bapa saudara Nabi SAW. Siapa pak saudara Sayyidina Umar? Siapa boleh jawab? RM300. Habis masa, tak sempat nak buka. Pak saudara Sayyidina Umar adalah Abu Jahal. Sebab tu Nabi pernah doakan, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan dua Umar ni, sama ada Sayyidina Umar ataupun Abu Jahal. Abu Jahal nama sebenar dia Umar juga, hadirin sekalian. Pak saudara pada Sayyidina Umar adalah Abu Jahal. Ketika Nabi berdakwah satu hari, Abu Jahal telah menyakiti Nabi SAW. Abu Jahal telah menyakiti Nabi SAW. Lalu bila mana pak saudara Nabi iaitu Sayyidina Hamzah tahu bahawasanya Abu Jahal telah sakiti Nabi, Sayyidina Hamzah pak saudara Nabi jumpa dengan Abu Jahal, lalu dia pukul Abu Jahal. Sebab apa? Sayyidina Hamzah bukan juga, hadirin sekalian, asadullah, singa Allah. Dia garang, dia pukul Abu Jahal. Bila dia pukul Abu Jahal mengadu kepada siapa? Kepada anak saudara dia Sayyidina Umar yang juga garang. Sudah, garang bertemu garang. Lalu Sayyidina Umar pun kata apa? Bila dia tahu pak saudara Nabi pukul Abu Jahal, Sayyidina Umar dia tak marah pada Sayyidina Hamzah, tapi dia marah pada Muhammad, pada Nabi Muhammad SAW. Lalu dia kata apa? Hari ni kok mana pun aku akan pergi bunuh Muhammad. Bunuh teguh, tak pukul, hadirin sekalian. Tak ada nak jentik ke, nak saung ke, tak. Nak bunuh Nabi SAW. Dia pun ambil kuda dia, bergerak ke rumah Nabi SAW. Dalam perjalanan dia jumpa seorang sahabat dia bernama Nu'aim. Nu'aim pun tanya, wahai Umar, kamu nak pergi ke mana? Dia kata, hari ni aku nak pergi bunuh Muhammad SAW. Aku nak bunuh Muhammad sebab apa? Pak saudara dia telah pukul Abu Jahal. Lalu Nu'aim pun kata apa? Wahai Umar, kamu tak payah pergi bunuh Muhammad dulu, wahai Umar. Sekarang ni adik kamu sendiri telah masuk Islam bersama dengan suami dia. Umar yang nak marah pada Nabi, bila mana tahu adik-beradik dia sendiri yang mana dah masuk Islam, dia pun ambil kuda dia, dia U-turn balik pergi ke rumah adik dia, hadirin sekalian. Ni apa nak bunuh adik dia. Sampai depan pintu rumah adik dia, dia nampak adik ipar dia sedang duduk depan rumah. Dia turun daripada kuda, tanpa cakap banyak, dia turun pukul adik ipar dia. Ni bawa kedebel. Marah turun pukul. Ni nak tumbuk, mu tumbuk aku dulu. Nanti mu tumbuk aku dulu. Ada main begitu sampai ke esok tak. Orang kedebel, orang beken, orang garang yang terus sekalian, sampai-sampai turun pukul. Saat dia sedang pukul adik ipar dia, dia dengar adik dia sedang membaca Quran surah Taha ayat 1 hingga 5. Kisah ni masyhurlah. Taha ma anzalna alaikal Quran litashqa, hingga ayat ke-5, hadirin sekalian. Pada masa itulah Sayyidina Umar seolah-olah diketuk-ketuk pintu hati dia dengan hidayah Allah Azza wa Jalla. Lalu dia berhenti memukul dan dia masuk ke rumah. Dan pada masa itu
Dia masuk ke rumah, adik dia ingat Umar nak bunuh dia. Tidak. Umar tanya dia, adakah kamu baca ini adalah merupakan ayat-ayat yang Muhammad bawa? Lalu adik dia kata, benar, inilah ayat-ayat Allah, kalam Allah yang Nabi Muhammad SAW bawa. Lalu pada masa tu Umar kata, aku nak pergi jumpa Muhammad. Hadirin, segarang-garang Sayyidina Umar, segarang-garang Sayyidina Umar, dia lembut dengan ayat Quran. Sebab tu kita, kalau kita ada anak-anak yang degil, cucu-cucu kita tak dengar kata, suami kita yang tak dengar kata, ada kan suami dia tak dengar kata, isteri kita pun ada yang tak dengar kata, duk menyoping je, tak dengar kata juga tu. Hadirin sekalian, terutamanya anak remaja yang tak dengar kata, yang degil, jamulah dia dengan ubat yang bernama Al-Quran. Al-Quran ni boleh melembutkan hati, hadirin sekalian. Yakinlah segarang-garang Sayyidina Umar boleh lembut dengan Al-Quran. Anak kita, cucu-cucu kita, sepupu sepapak kita yang garang-garang, yang tak dengar kata, tidaklah segarang Sayyidina Umar. Bahkan dia mungkin boleh lembut dengan ayat-ayat Allah. Hadirin, ada sahabat saya, anak dia ni cukup degil. Anak dia cukup degil. Lalu apa dia buat, hadirin sekalian? Dia nak suruh anak dia mari mengaji duduk depan dia, memang payah. Dia panggil, hang boleh mengajar Quran tak? Boleh, tapi anak aku ni susah. Saya pun cadang kat dia begini, kalaulah dia tak boleh mengaji Quran ataupun dia tak boleh fokus dengan Quran, malah dengan Quran, apa kata usahakan begini, masa bangun pagi, kalau boleh buka Al-Quran ke handphone dia kuat-kuat, biar dengar sebuah rumah Al-Quran. Biarlah anak dia dengar bercakap ke apa, tapi biar alunan Al-Quran tu sentiasa berkumandang dalam rumah. Masa nak hantar dia sekolah, dalam kereta, buka Al-Quran, di radio ke, dalam kaset ke, MP3, buka Al-Quran. Masa nak tidur, buka Al-Quran sisi dia, duduk sebelah dia, buka Al-Quran. Jangan ajar dia Quran lagi, tapi biar dia biasa, biar dia rasa Quran ni satu hiburan alternatif bagi dia. Dia buat, hadirin sekalian, sebelum tidur dia buka Al-Quran. Bangun pagi-pagi, sedang ada anak-anak dia nak pergi mandi, duk tukar baju sekolah, dia buka Al-Quran kat TV dia. Kemudian nak drive kereta, nak pergi hantar anak sekolah, dia buka Al-Quran. Subhanallah, selepas 2-3 bulan, anak dia ada perubahan yang cukup positif. Anak dia nak mengaji Quran, jaga solat dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin, dekatkanlah Al-Quran dengan anak-anak kita. Akhir zaman yang boleh selamatkan akhlak remaja-remaja kita, anak cucu kita adalah Al-Quran. Sekarang ni, hadirin sekalian, anak-anak muda kita, dia menganggap tak pakai tudung, nampak rambut, terutama perempuan ni, jadi benda yang biasa. Tak pakai tudung, nampak rambut, normal lah sekarang ni, dia kata. Lelaki, perempuan, pergi dating, duk pegang tangan dan sebagainya, biasalah sekarang ni. Dia jadi begitu, hadirin sekalian. Sebab apa? Hiburan terlampau banyak dalam rumah kita, di sekeliling kita, di tangan kita. Nak tengok hiburan, tak payah buka TV mengadap, buka handphone, tarik dia keluar hiburan, hadirin sekalian. Kalaulah ada hiburan dalam telefon dan ada juga Al-Quran dalam telefon, agak-agak yang mana orang dengar, Quran ke hiburan? Allah Rabbi, hadirin, ini yang akan menjadi normalisasi dosa dalam kehidupan manusia, masyarakat akhir zaman. Buat dosa, biasalah tu, biasalah anak-anak sekarang, biasa. Akhir sekali, hadirin sekalian, mereka berada dalam kejahilan. Harian Metro 2 minggu lepas, kalau baca, budak umur 14 tahun ditangkap khalwat, hadirin sekalian. Budak berumur 14 tahun ditangkap khalwat. 3-4 hari lepas, saya dapat satu kes cerai. Cerai di luar mahkamah. Kenapa dia cerai? Melalui WhatsApp. Cerai lafaz ta'liq. Berapa umur pemuda tersebut? 20-an. Orang muda. Dia tulis apa? Ta'liq dia. Dia kata apa? Sayang, kalau awak tidak approve friend saya dalam FB, jatuh talak 3. FB ni Facebook, bacik-bacik semua Facebook.
Ada Facebook, dia ada Facebook. Tak ada je, kena buat Facebook. Bukan yang handsome, takut boleh kahwin sama lagi. Gurau dia, gurau. Nak ceritanya, kerana media sosial tu dia boleh buat lafaz takdik kat bini dia. Dia kata apa? Kalau awak tidak approve friend ni dia minta nak jadi kawan dengan bini dia tu, bini dia tak tekan accept, tak terima dia jadi kawan. Dia kata kalau awak tak approve friend saya pada malam ni, maka jatuh talak 3. Malam tu bini dia tak approve friend dia, esok dia pergi mahkamah kata jatuh sah talak. Lalu kena denda lah dia kerana bercerai di luar mahkamah. Hadirin, ini realiti masyarakat kita. Dah masa waktu ke? Tak ada apa. Baru satu ayat tambahan. Wallazi akhrajal mar'a. Hadirin hadirat dirahmati. Kita berhentilah setakat ni untuk malam ni. Kita berhenti ke nak sambung lagi? Senyap semua. Baru cerita syurga ni. Nak sambung lagi? Boleh tunggu lagi? Ramai kau boleh tunggu? Tunggu. Saya nak balik dah. Mana-mana nak buat. Esok nak pergi hospital, anak sekolah, macam-macam. InsyaAllah hadirin sekalian, kita jumpa pada bulan hadapan. Yang paling penting kena datang lagi bulan depan kalau tak mati. Boleh ke? InsyaAllah datang lagi. Kita akan sambung pada ayat yang keempat. Wallazi akhrajal mar'a. Allah yang mana menumbuhkan rumput, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah hadirin sekalian, moga-moga ada manfaat perbincangan kita pada malam ini. InsyaAllah Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan dan ketaatan, dan takdir Allah tarik nyawa kita hadirin sekalian. Moga-moga kita tergolong dalam golongan husnul khatimah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah ya Karim, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Kami hina ya Allah, kami fakir, kami banyak buat maksiat dan kemungkaran padamu ya Allah. Maka ampunkanlah dosa-dosa kami. Maafkanlah segala salah silap kami ya Ghafur. Ya Allah Rahman, ya Allah Karim, berkatilah hidup kami, permudahkanlah urusan kami, murahkanlah rezeki kami wahai Allah. Rezekikanlah kami taqwa dan ridha, rezekikanlah kami keampunan, rezekikanlah kami keberkatan hidup wahai Allah. Rezekikanlah kami zuriat yang saleh dan salihah wahai Allah. Rezekikanlah kami untuk menjadi hamba yang dekat denganmu wahai Allah, hamba yang mana melakukan dosa penuh bertaubat padamu wahai Allah yang Maha Mulia. Ya Allah yang Karim ya Rahman ya Rahim, kami sedar kami akan mati ya Allah. Matikanlah kami dalam husnul khatimah. Akhiri kalam kami dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai Allah ya Karim, wahai Allah ya Azim, ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin. Wahai Allah, luaskanlah kubur kami nanti wahai Allah. Jadikanlah kubur kami taman-taman syurga-Mu wahai Allah. Ringankanlah azab kubur kami nanti wahai Allah. Wahai Allah, bangkitkanlah kami di mahsyar nanti di bawah naungan arasy-Mu wahai Allah. Wahai Allah yang Maha Mulia, pilihlah kami untuk ke syurga-Mu. Pilihkanlah kami untuk ke syurga-Mu, syurga yang paling tinggi di sisi-Mu ya Akramal Akramin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, saya mohon maaf atas kesalahan bahasa, kesalahan bicara. Aku lupa dihazal wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.